Sabah rebut slot suku akhir Piala Malaysia untuk kecewakan PJ City. Baiklah, kita mulakan cerita nadi bola Piala Malaysia dengan cerita di Stadium Sultan Muhammad keempat membabitkan pertemuan di antara pasukan JDT berdepan dengan Kelantan FC yang menyaksikan pasukan pelawat mencipta kejayaan besar menundukkan tuan rumah dengan 4-0 dengan beberapa peluang terhidang, dan kredit perlu diberikan kepada Kelantan FC apabila bertahan dengan baik sehingga di penghujung babak yang pertama deretan peluang demi peluang yang diperolehi gagal dimanfaatkan. Bersambung babak kedua, Syafiq Ahmad meledak untuk gol pertama pasukan JDT. Selepas itu JDT terus garang apabila dihadiahkan sepakan penalti yang disempurnakan oleh Leandro pada minit ke-60. Selang seminit kemudian, giliran birthday boy Guilherme De Paula menghasilkan jaringan ketiga untuk pasukan JDT menerusi satu setup yang cukup baik. Dan lebih menarik lagi, di Kota Baru, Syarul Saad penampilan kali kedua, ini gol pertama beliau bersama dengan JDT untuk jaringan yang keempat. Baik, Assalamualaikum dan selamat datang ke Nadi Bola Piala Malaysia. Pastinya anda ternanti-nanti pasukan manakah yang akan beraksi di peringkat suku akhir, walaupun ada yang telah mengetahui, tetapi yang tak tahu kita akan bagi tahu. Jangan cuba-cuba buat-buat tak tahu. Okey? Okey, di studio bersama saya adalah Nizam Jamil, bekas pemain pasukan kebangsaan dan juga pasukan Selangor. Kita akan berbicara terlebih dahulu, Zam, membabitkan pertemuan di antara pasukan Kelantan dan juga pasukan JDT. Kalau melihat kepada formasi hari ini, Rizal Zamri Yahya nyata menyedari perlu untuk bertahan dengan formasi 4-5-1 sambil JDT membawa masuk beberapa muka yang ada kalanya berada dalam first E, kadang-kala tidak, Zam. Kita masih ingat apa yang Coach Rizal lakukan ketika di JDT tempoh hari dengan bermain bertahan 4-4-1-1 lebih kurang 4-4-2. Saya percaya malam ini mereka juga bermain dalam kita katakan formasi yang sama, konsep bola sepak yang sama. Mereka bertahan cuba untuk melakukan counter attack, tetapi walaupun dalam keadaan hujan lebat kan, padang tidak begitu baik, tapi kita nampak kualiti yang ada di JDT lah. Kualiti individu yang ada di JDT yang di mana ketika walaupun bukan pemain pasukan utama mereka, tetapi mereka dapat menjaringkan gol. Tetapi pujian juga saya nak berikan kepada pasukan Kelantan kerana mereka bawa perlawanan ini sehingga separuh masa pertama di hujungnya baru JDT mendapatkan jaringan. But untuk compare kedua-dua pasukan ini memang agak sedikit berbeza. Saya boleh katakan jauh bezanya, tetapi yes, mereka memberikan tentangan, but JDT ada dalam kelas yang sedikit berbeza. Okey, kalau dilihat kepada line up dari Benjamin Mora malam ini, Leandro Velasquez, Nazmi Faiz dan juga Nasho diletakkan di bahagian tengah. Tetapi saya lebih suka untuk memperkatakan tentang ada 4 pemain yang ataupun 5 pemain yang menarik perhatian saya apabila Mora meletakkan Guilherme De Paula di depan. Di sebelah kiri dan juga kanan dia dibantu oleh Azif Nasrul Haq bersama dengan Syafiq Ahmad. Kemudiannya di bahagian backline ada Firoz Baharudin dan juga Syarul Saad yang nyata ini game penting kerana dengan ketiadaan Irfan Zakaria dalam kem pasukan kebangsaan, ini perlawanan penting untuk Syarul Saad ataupun Badak. Rasa bukan saja untuk pasukan kebangsaan, lebih penting untuk pasukan JDT kerana ini adalah kita katakan debutnya untuk first 11 kali pertama. Menjaringkan gol, tidak membenarkan pasukan lawan menjaringkan gol untuk pasukan Kelantan, dan saya rasa ini adalah satu jaringan yang baik daripada Syarul Saad. Saya gembira dia pulih secara 100%. Hanya memerlukan beberapa game untuk mendapatkan, mungkin belum berada dalam prestasi yang paling baik, tetapi dia berada dalam track yang hampir sempurna untuk mendapatkan kembali kita katakan kalibernya seperti sebelum ini. Mempunyai barisan tengah yang hantar bola. Ya, Leandro, Nacho, Nazmi Faiz,
Ini semua pemain yang mempunyai teknikal yang tinggi. Kunalen di sebelah kanan. Saya tertarik dengan Feiruz Baharudin yang bermain di posisi sebelah kiri. Boleh menggunakan kaki kiri dan kanan. Azrif Nazrul Haq, kebanyakan pemain yang dimulakan oleh pasukan JDT malam ini tidak bermain sebelum ini. Tidak banyak bermain sebelum ini. Kita boleh nampak Syafiq Ahmad juga dimulakan. Guillemé menjaringkan gol pada malam ini. Ini penting bukan saja untuk JDT tapi seperti kata Hafizal tadi, penting untuk pasukan kebangsaan juga. Mereka compact di tiap-tiap department. Compact bagaimana? Compact ketika bertahan, compact ketika menyerang dan decision making ketika dibuat untuk keluar dari kedudukan compact itu. Saya rasa konsep yang ingin dimainkan JDT ini ketara. Mereka membina serangan, mereka melakukan hantaran pendek. Sebelum ini mereka meninggalkan 2 pertahanan, tetapi kebelakangan ini seperti bermain 3-4-3 ketika menyerang, meninggalkan 3 centre back di bahagian belakang. Sedikit berbeza dalam Piala Malaysia kali ini, namun konsep ini masih tetap sama, menggunakan pemain penyerang nombor 9 untuk melakukan kombinasi skill yang ada pada Syafiq Ahmad, Azrul Nazrul Haq sebelah kiri dan kanan. Walaupun set permainannya berbeza, tetapi konsep yang ingin dimainkan oleh pasukan JDT ini tetap sama seperti pemain-pemain regular mereka sebelum ini. Kalau melihat kepada pemain-pemain ini, saya tertarik kepada terms switch play. Switch play itu akan berlaku at any time, at any position, tetapi mereka alert dengan situasi itu. Yang menjadi masalah sepengalaman saya bermain menentang pasukan JDT ialah switch play. Saya setuju kerana ada ketikanya pemain seperti pemain tengah mereka Nazmi Faiz tidak ada masalah untuk kita katakan numerical advantage di bahagian kanan. Dan kerana mereka tahu jika pemain mereka berada di bahagian kanan, mereka menunggu, mereka membiarkan seorang pemain di sebelah kiri seperti dalam contoh kes ni Azrif Nazrul Haq supaya bola itu akan dimainkan dalam 30 hingga 40 meter. Mereka tidak ada masalah untuk melakukan switch play melalui Nak Soinsa, Leandro Velasquez kerana ini memang konsep bola sepak yang mereka mainkan. Saya setuju apa yang kata Hafizal tadi. Jika pasukan bermain deep seperti Kelantan malam ini tidak dapat mengawal switch play ataupun tidak dapat mengawal arah mana yang mereka ingin mainkan, saya rasa memang banyak masalah yang akan berlaku kerana membiarkan mereka melakukan switch play, melakukan combination pass, penetration pass. Saya rasa memang ada sedikit perbezaan lately terhadap taktikal yang dimainkan oleh pasukan JDT.